Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang dimuliakan kepada Datuk Samudin, khususnya pada pengajar besar, tuan-tuan yang Allah sekalian. Jika Nabi melihat kepada ribut di kawasan Mekah ketika pada awal turunnya, sebelum turunnya wahyu pertama ini, ribut itu lebih hebat lagi daripada ribut-ribut sebelum itu. Bila anak perempuan ditanam hidup-hidup, bila ada orang yang pandai menyatakan orang lain tidak pandai, orang yang ada kesan daripada agama Hanif menyatakan pada orang lain bahawa awak ini tidak betul ataupun tidak lurus hidupnya, yang ada kuasa ini menyatakan bahawa awak tak layak memegang kuasa ini, saya lebih layak, yang berniaga menipu antara satu sama lain, yang mengelilingi Kaabah sebagai satu sumber sekret, sebagai satu tempat suci dengan tanpa pakaian ataupun dengan pelbagai perkara-perkara yang rosak. Nabi SAW mengasingkan diri mencari jawapan, dan jawapan itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Bagi orang sekarang yang membaca buku, tajuknya ialah bacaan, dia akan mencari kalau lepas itu tajuk itu diikuti dengan buku, penulisan, perpustakaan, penerbitan ataupun perkataan yang satu family dengannya. Tetapi Allah meletakkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan. Kalau katakan fikir-fikir tuan-tuan sekalian, apa kaitan? Apa kaitan dengan ribut di kawasan Mekah tersebut? Apa kaitan dengan Allah yang telah menjadikan? Allah teruskan dengan alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menyatakan bahawa Allah telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Allah teruskan. Allah tidak cakap pasal library, Allah tak cakap pasal bacaan, Allah tak cakap pasal penerbitan dan sebagainya, tetapi Allah terus cakap berkaitan dengan penciptaan manusia. Mengapa? Kerana manusia mungkin merasakan bahawa kalau bercakap tentang bacaan akan dikaitkan dengan solution yang berkaitan, tentang library, tentang buku, tentang penerbitan, tetapi Allah beritahu sesuatu yang tidak difikirkan manusia. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau katakan tuan-tuan yang sudah berumah tangga, kalau masih ingat lagi kepada tarikh tuan-tuan bertemu dengan pasangan. Kalau tuan-tuan ingat tarikh tersebut, bukan waktu berkahwin, waktu bertemu kali pertama. Kalau tuan-tuan sudah dapat jawapan pertama, ada soalan kedua. Soalan keduanya ialah bilakah ayah dan emak tuan-tuan sekalian bertemu, bukan berkahwin. Dan kalau tuan-tuan ada jawapan tersebut, Masya Allah Tabarakallah, itu adalah preliminary round untuk menghargai ayat kedua. Allah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Apa kaitannya tuan-tuan? Kerana ada satu peristiwa fenomena yang tidak boleh disusun oleh manusia. Fenomena tersebut ialah fenomena nak menentukan seorang yang asalnya daripada Perak bertemu dengan orang yang daripada Sabah, yang Perak ini dah hidup di Johor, yang Sabah ini sudah hidup di Penang, bertemu di US, berkahwin di Malaysia. Satu perkara yang tidak boleh dibayangkan. Kalau Datuk Samudin mungkinlah bertemu dengan Datin, orang Kelantan, dua-dua Kelantan kot. Tetapi tidak dapat dibayangkan. Tidak dapat dibayangkan apakah solution kalau tak berkahwin lagi, nak bertemu dengan siapa. Dan orang yang bertemu itu mungkin dia pergi ke sana dan akhirnya bertemu, tetapi bukan sekadar bertemu itu sahaja. Tarikh tersebut, ia bertemu lagi dan bertemu lagi, akhirnya lahirlah seorang insan min 'alaq, daripada segumpal darah. Tak dapat difikirkan konflik yang berlaku. Bagi orang yang belum berkahwin, tak tahu, dia amat bimbang bilakah nak bertemu dengan pasangan. Tetapi akhirnya menuju kepada penyelesaian bahawa Allah selesaikan semua perkara tersebut. Tuan-tuan berhormat Allah sekalian,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bercerita tentang kalau ada ribut yang kita tidak tahu formula penyelesaiannya, sebenarnya bacalah dengan nama Tuhan. Kalau benda yang tidak boleh dibayangkan formulanya ada penyelesaian oleh Allah SWT, kalau kita rasakan macam kita tahu macam mana nak menguruskan ribut di luar sana, kalau kita rasa macam ada formula, saya akan bina library, saya akan bina penerbitan, saya akan buat training consultancy, maksudnya itu lebih mudah untuk diselesaikan oleh Allah SWT. Persoalannya ialah apa tuan-tuan? Iqra wa rabbukal akram. Ada yang ingin membuat penyelesaian, tapi penyelesaian itu menyebabkan orang mengutuk orang yang membuat penyelesaian. Mengapa? Kalau dia rasa bahawa di Kuala Lumpur ada sesuatu yang perlu dibuat, tetapi bila bagi penyelesaian, orang kutuk lagi di Facebook ataupun di dalam media dan sebagainya, itu petanda mungkin bacaan solution itu bukan mendekati Al-Akram yang maha mulia daripada Allah SWT. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang mengajar kita tuan-tuan menggunakan pena, dan yang mengajar kita ma lam ya'lam, yang kita tidak pernah tahu sebelum ini. Mengapa jadi begitu tuan-tuan? Kerana ayat seterusnya Allah menceritakan tentang manusia yang telah diajar pandai guna pen dan pandai macam-macam, kerana ada SPM, ada PMR, ada degree, ada PhD dan sebagainya ini. Kerana mereka mungkin bagi kita tuan-tuan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Setiap insan itu tuan-tuan, penggunaan insan di situ bukannya annas. Annas ni semua manusia. Tapi insan ini satu manusia. Kalau kita baca, itu maksudnya Allah sedang bercakap dengan kita tuan-tuan, bahawa kamu ni manusia yang melampau. Dan mengapa ayat ini macam kasar tuan-tuan? Memang kasar pun. Surah Al-Alaq memang surah amaran. Surah At-Tin, surah sebelahnya 95 tuan-tuan, surah dodoi kepada kita, mendodoi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini orang yang terbaik, kami menjadikan insan ini terbaik. Insan, kita diberikan dodoi motivasi, awak, you are the best. Tapi surah Al-Alaq sebelah ni tuan-tuan, walaupun dia surah ataupun wahyu pertama, diletakkan sebelah surah At-Tin. Kerana apa? Kerana ia adalah warning kepada siapa yang rasa diri bagus. Pasal Allah nyatakan tadi apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dia tengok diri rasa macam bagus. Bahasa sekarang tuan, istilah dalam bahasa Arabnya istaghna, rasa diri kaya. Tak perlu Tuhan untuk selesaikan masalah KL, selesaikan masalah sosial, selesaikan masalah ribut. Tak perlu Tuhan. Saya ada pengalaman, saya pandai, saya boleh buat penyelesaian ini, tak payah rujuk kepada Al-Quran. Maka Allah cakap apa tuan-tuan? Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kembalilah kepada Tuhan. Akhirnya kita semua tuan-tuan akan kembali kepada Tuhan juga. Allah beritahu perkara itu kerana Allah amat sayang. Dan ayat ini ayat daripada yang maha menyayangi kepada manusia ini sendiri. Dan ayat ini diteruskan sehingga ayat 19. Tetapi akhir sekali, apakah pedoman kalau kita ada masalah, ribut, taufan yang berlaku dalam hati ataupun di luar? Kalau ada berlaku, macam mana nak tahu bahawa kita sedang menyelesaikan menggunakan kitab daripada Allah SWT? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dua petanda. Di hujung surah tersebut berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang pertama, orang itu makin banyak sujud kepada Allah. Dan inilah tempat bulan hidayah tuan-tuan. Ramadan adalah bulan sujud dibanyakkan. Alhamdulillah, bila Puan Haji Masrurah mengambil inisiatif untuk melancarkan pada bulan ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Ramai orang dapat hidayah pada bulan ini tuan-tuan. Yang bukan Islam masuk Islam, yang sudah Islam ada habit yang tak bagus yang ingin ditukarkan, ia berlaku pada bulan Ramadan. Tapi petanda apakah kita menyelesaikan masalah dengan kembali pada Allah? Wasjud, banyak sujud, waqtarib, banyak usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Al-Quran ketika menunggu di dalam pejabat, menunggu mesyuarat, berzikir kepada Allah, dan segala perkara untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau saya buat rumah mengaji ini kerana ya Allah, inilah antara
antara saham yang diharapkan saya boleh panjangkan. Kalau katakanlah malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam ini harapnya, kalau bukan malam-malam yang sebelum ini, tuan-tuan yang memberi sokongan pada hari ini, kita doa pada Allah agar rumah ngaji ini berterusan, kerana ia adalah pahala kita bersama kali 1000 bulan. Kan hebat tuan-tuan kan? Amat hebat. Tetapi ia hanya dapat dikecapi, dapat dihargai oleh orang yang bukan sekadar baca, tetapi tanpa nama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar baca 50% di Sogo, tuan, okay? Tetapi ia bercakap tentang bukan sekadar 50%, 100%, tetapi 1000 kali ganda daripada Allah. Dan itulah yang dinyatakan di dalam surah Al-Alaq. Interestingnya tuan-tuan, di sebelah surah Al-Alaq, surah apa? Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada penerangan lanjut tentang mengapa di sebelahnya itu, tapi pada hari ini saya bawakan surah Al-Alaq sahaja, kerana apa yang ada di dalam surah Al-Alaq ini amat hebat. Belum lagi bercerita tentang surah Al-Qadar, belum bercerita tentang surah An-Nas, surah Al-Baqarah yang panjang, kerana kita tahu bahawa penyelesaian ribut yang banyak dalam hidup kita ini tidak ada choice, tidak ada pilihan lagi kecuali kembali kepada Al-Quran daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, moga-moga dengan perkumpulan kita ini, kita akan membanyakkan sujud dan membanyakkan iqtirab, membanyakkan lagi amalan mendekatkan diri pada Allah. Moga-moga dengan amalan ataupun dengan pembinaan rumah gaji di PPAS ini, akan lebih banyak lagi orang yang sujud, dan akan lebih banyak lagi orang yang buat kebaikan, tuan-tuan, mendekatkan diri pada Allah. Maka ribut-ribut taufan yang ada itu akhirnya akan diberikan rahmah untuk mendapat ketenangan. Di dalam Al-Quran tidak ada konsep gembira, tuan-tuan, sebenarnya. Kalau direct translation gembira di dalam Al-Quran ialah istilah farah. Dan farah ini dikaitkan dengan agak negatif di dalam Al-Quran. Tetapi apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah ketenangan. Sakit gigi, tuan-tuan, tak dapat farah, tetapi dapat sakinah. Ketika orang itu ada masalah, dia tak dapat farah, dia perlukan sakinah. Dan itulah formula-formula di dalam Al-Quran yang banyak selama ini mungkin tersilap. Tapi insya-Allah dengan rumah ngaji at PPAS ini, dan terima kasih diucapkan kepada Puan Hajiah Mastura, Datuk Samudin dan semua rakan-rakan yang ada di sini. Kita doakan agar ini menjadi satu legacy kepada kita, warisan, agar kita boleh terus menuju kepada Allah. Dan kita bercakap pada Allah, ya Allah, Ramadan tahun ini adalah satu Ramadan yang berbeza, kerana Ramadan ini kami ingin meletakkan Al-Quran sebagai solution kepada semua ribut yang berlaku. Tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.